Okey, ready? Ya. Kita waktu ini teruskan tumpuan. Kalau tadi kita hubungi rakan kita atau pelajar Malaysia di luar negara melalui Zoom, kali ini kita menggunakan juga Skype untuk menghubungi Junaida Husin Chua, Timbalan Pengarah JMTI ataupun Japan Malaysia Technical Institute. Kerana mereka juga ada melangsungkan projek CSR PPE ataupun Personal Protective Equipment dalam membantu petugas frontliner COVID-19. Baik, apa khabar Junaida? Khabar baik, Alhamdulillah. Baik Puan, boleh jelas suara kami? Ya. Okey, mungkin Puan mulakan tentang program CSR yang dijalankan oleh JMTI ini. Program CSR ni kita dah mulakan daripada mula PKP 1 lagi. Di JMTI kita ada beberapa projek lah, daripada penyediaan kotak intubasi, penyediaan pelindung muka, hijab cover, jubah dan beberapa item lain yang lagi lah. Koordinasi dijalankan juga untuk seluruh LGTM, seluruh institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia di seluruh Malaysia. Contohnya untuk kotak intubasi, kita telah berjaya menghasilkan 208 unit untuk diedarkan di seluruh negara. Kalau tak salah saya dalam 75 hospital ataupun institusi agensi telah menerima di seluruh negara. Untuk pelindung muka, kita menggunakan beberapa teknologi yang ada di bawah JTM. Contohnya di JMTI, kita menggunakan 3D printer dan juga CNC. Untuk institusi lain, kita juga ada menggunakan injection molding, laser cutter untuk menghasilkan PPE dan juga pelindung muka untuk barisan hadapan. Okey. Baik. Puan, kalau kita lihat juga ini merupakan antara program amal yang dilakukan oleh JMTI. Bagi pelajar yang terlibat pula, adakah kesemua pelajar ataupun pelajar yang bidang tertentu saja yang mempunyai kepakaran untuk membina ataupun mereka PPE ini? Okey, kebanyakan pelajar JMTI pulang masa PKP 1. Yang ada di JMTI hanya 19 orang saja, kebanyakannya adalah daripada Borneo, dan mereka untuk mengisi masa mereka sepanjang PKP ini, kita minta mereka untuk bantu tim CSR JMTI untuk menghasilkan PPE. So kita pecahkan kepada dua kumpulan. Satu untuk mechanical dan pengeluaran, akan menghasilkan kotak intubasi, dan yang daripada bidang electrical dan electronics, kita agihkan mereka untuk menghasilkan PPE, jubah dan juga hijab cover. So ni antara item-item yang kita telah hasilkan sepanjang PPE 1 dan juga PKP 1 dan juga PKP 2. Dan setakat ini diedarkan di beberapa kawasan? Adakah di seluruh Malaysia ataupun cuma di sekitar? Untuk JMTI, kita memang fokus kepada Pulau Pinang. Untuk kotak intubasi, memang kita buat sebanyak 21 unit dan diedarkan di seluruh Pulau Pinang, daripada Kepala Batas, GH Penang, Seberang Jaya sehinggalah ke Sungai Bakap. Meaning keseluruhan Pulau Pinang memang kita cover sebanyak 21 unit. Untuk hijab cover, setakat ni kita baru saja mampu untuk menghasilkan bekalan kepada Hospital Seberang Jaya saja. Dan kita telah order 5 roll lagi non-woven materials untuk memenuhi keperluan daripada hospital-hospital lain. Okey Puan, setiap hari bersama-sama dengan mereka semua untuk menghasilkan, ataupun ada hari-hari tertentu beroperasi, ataupun bagaimana? Kita jadualkan hanya hari bekerja, Isnin sehingga Jumaat. Tetapi ada jugalah yang datang secara voluntary, secara sukarela pada hujung minggu untuk menyiapkan supaya kerja-kerja ini boleh disiapkan pada hari bekerja. Dan ada juga yang bekerja daripada rumah, yang mana kita ada runner, kita ada satu tim khas untuk runner yang akan menghantar semua kain-kain yang telah digunting kepada staf yang berada di rumah. So mereka akan jahit di rumah, dan bila dah siap, runner akan pergi ambil dan hantar kepada pusat-pusat edaran. Jadi sesiapa saja boleh turut sama untuk membantu menghasilkan PPE ataupun khusus pada JMTI saja?
Untuk yang ni untuk JMTI, tetapi disebabkan oleh permintaan yang sangat tinggi, recently kita ada voluntary daripada community. Kita dah ada dalam 7 orang daripada community yang volunteer untuk membantu. Selain itu kita juga ada isteri-isteri kepada pegawai yang boleh menjahit, yang juga menjahit di rumah. Baik, menarik. Untuk bahan bekalan tu pula Puan, bagaimana nak dapatkan? Sebab kalau kita tahu sekarang ini bukan saja pembuatan PPE itu semakin ramai yang melakukannya, sudah pasti terhad juga bekalannya itu kan, macam bahan-bahan yang di material yang digunakan itu pula bagaimana? Okey, untuk yang batch pertama ni ada donors, ada yang menyumbang. So kita dapat 2 roll non-woven yang disumbangkan oleh orang awam lah. Dan recently kita dah order lagi 5 roll. Kebetulan kilang untuk membuat non-woven ni berada berhampiran dengan JMTI, dan kita call kilang untuk buka dan juga membuat production untuk kami. Dan mungkin kalau sesiapa ingin turut serta untuk membuatkan PPE, mungkin boleh dapatkan informasi di mana itu? Kalau yang nak membantu ke? Ya. Okey, boleh hubungi saya untuk berikan nama, dan mungkin nanti kita akan selaraskan. Kita ada jawatankuasa yang uruskan untuk setiap projek. Baik Puan, kalau kita lihat dari pihak JMTI sendiri memandangkan PKP ini dilanjutkan hingga 28 April ataupun kita akan memasuki PKP 3, bagaimana pula kebajikan pelajar yang masih lagi berada di sana? 19 pelajar ya tadi yang masih lagi ada di sana, dan pelajar-pelajar yang lain juga, bagaimana dari segi kebajikan mereka? Alhamdulillah semua mereka sihat. Kita dah tetapkan pegawai yang akan menjaga kebajikan mereka. Kalau mereka sakit, kita akan bawa mereka ke hospital dengan kenderaan jabatan. Kita ada pegawai yang menguruskan makan minum mereka. Kita juga ada pegawai yang menguruskan aktiviti mereka. Contohnya ada yang membuat mural, ada yang terlibat dengan projek-projek PPE dan lain-lain aktiviti. So memang aktiviti telah disusun, dan saya telah mengarahkan pegawai-pegawai untuk memastikan kebajikan mereka terjaga sepanjang PKP. Dan projek ini akan diteruskan sehingga tamatnya PKP? Ya, sebab permintaan sangat-sangat banyak dan kami juga tak mampu nak memenuhi keperluan. So kami buat setakat ada, sebab kebanyakan kami adalah teknikal yang mempunyai latar belakang engineering, dan kami melakukan ini hanya sebagai CSR kami lah. Ya. Baik Puan, akhir sekali mungkin juga ini ruang yang sesuai untuk Puan berikan penghargaan kepada mereka yang bertungkus lumus, khususnya majikan dan juga pelajar JMTI yang turut serta bersama-sama dalam program amal ini. Ya, saya nak ucapkan terima kasih first of all kepada JTM kerana membenarkan kami untuk bekerja, datang ke institut untuk melakukan projek-projek CSR ini, dan juga menyelaraskan penghasilan projek inovasi kepada seluruh negara. So saya menyelaraskan di atas kebenaran Ketua Pengarah kami untuk menyelaraskan peredaran intubasi di seluruh negara. Saya juga ingin mengucapkan kepada semua penyumbang, sebab kita bergerak atas sumbangan orang ramai yang telah menyumbang kepada projek ini, dan akhir sekali obviously kepada semua staf saya dan juga komuniti yang membantu untuk menghasilkan PPE bagi pihak JMTI. Terima kasih. Baik Puan, terima kasih kerana bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih dan tahniah juga kepada pihak JMTI kerana usaha yang memberikan juga sokongan kepada frontliner kita ya Puan. Ya, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, itu dia. Demikian tadi kita bersama dengan Puan Junaina Husin Chua, Timbalan Pengarah JMTI ataupun Japan Malaysia Technical Institute.